Salam sejahtera dan salam harapan kepada pengundi-pengundi Melaka yang saya hormati. Pada hari ini adalah hari yang kedua kempen pilihan raya negeri Melaka. Dalam kempen pilihan raya kali ini, kita menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Antaranya, kita terpaksa mengadakan ceramah melalui online. Kita tak boleh bersemuka dengan tuan-tuan dan puan-puan seperti biasa. Oleh kerana negara masih menghadapi pandemik COVID-19. Untuk menjaga kesihatan keselamatan tuan-tuan dan puan-puan, kita terpaksa akur dan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya. Namun begitu, kempen pilihan raya perlu dijalankan, perlu diteruskan. Kerana ini merupakan satu sistem demokrasi yang terpaksa kita patuhi untuk kita memilih sebuah kerajaan negeri yang baru. Pilihan raya negeri ini bukannya keputusan kita. Pihak Barisan Nasional membubarkan Dewan Undangan Negeri apabila mereka hilang majoriti. Ini sesuatu yang sepatutnya boleh dielakkan. Namun begitu, oleh kerana mereka telah membubarkan Dewan Undangan Negeri dan SPR memanggil pilihan raya diadakan, maka sebagai parti politik, kita perlu menyertai proses demokrasi ini. Dalam pilihan raya kali ini, kita tahu bahawa ramai rakyat agak bimbang. Dan mungkin ramai pengundi yang berasa pada ketika ini mereka tidak begitu selesa untuk keluar mengundi. Kita faham bahawa tuan-tuan dan puan-puan ada kebimbangannya. Mungkin rasa tidak selamat, mungkin rasa tidak mahu keluar kerana takut kepada COVID, dan mungkin ada yang berasa duka cita selepas apa yang kita lihat dalam perkembangan politik negara beberapa tahun yang kebelakangan ini menyebabkan ramai yang duka cita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, biar saya menerangkan sedikit. Yang pertamanya, dalam sistem demokrasi, hak kita sebagai pengundi adalah untuk mengundi. Memilih wakil rakyat kita, memilih ahli Dewan Undangan Negeri kita. Supaya apabila pilihan kita itu dibuat, ia akan menjurus kepada pembentukan sebuah kerajaan negeri yang baru. Dalam pilihan raya kali ini, ia merupakan satu pilihan raya peringkat negeri. Bukannya satu pilihan raya kecil. Bukannya memilih wakil rakyat untuk satu tahun ataupun setengah tahun sahaja. Walaupun umum diketahui, PIU yang lepas pada tahun 2018 dan PIU yang ke-15 mungkin diadakan pada tahun depan ataupun tahun 2023. Ada yang berpendapat bahawa kalau tidak mengundi sekarang, ada peluang lagi untuk mengundi pada PIU 15. Tuan-tuan dan puan-puan, itu tak betul. Itu silap. Kerana Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan. Maka semua kerusi Dewan Undangan Negeri perlu memilih wakil rakyat yang baru. Dan tempoh untuk Dewan Undangan Negeri yang baru ini adalah selama 5 tahun. Maka apabila kita membuang undi untuk kali ini, wakil rakyat yang dipilih adalah untuk tempoh 5 tahun. Bukannya PIU 15 kita pilih semula. Tidak. Oleh kerana dalam sistem negara kita ada 2 kertas undi untuk pengundi-pengundi di Melaka. Iaitu satu kertas undi untuk Parlimen dan satu kertas undi untuk Dewan Undangan Negeri. Secara kebiasaannya, pengundi-pengundi akan membuang undi bersekali untuk memilih ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Tetapi untuk kali ini, kita ada perbezaan dia. Pilihan raya negeri ini hanya memilih ahli Dewan Undangan Negeri untuk tempoh 5 tahun bermula dari sekarang. Apabila menjelang PIU 15, kita akan memilih ahli Parlimen pula. Tetapi ahli Parlimen itu, dia tidak ada kesannya kepada kerajaan negeri. Ahli Parlimen dilantik ke Parlimen. Dan sekiranya parti yang memenangi cukup bilangan kerusi di Parlimen akan membentuk kerajaan persekutuan. Itu kita tunggu PIU 15.
Tetapi untuk sekarang, tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan ialah memilih ahli Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat di kawasan masing-masing. Dan ahli Dewan Undangan Negeri itu akan membentuk kerajaan negeri. Di Melaka ada 28 kerusi. Sifir mudahnya ialah kalau kita memenangi 15 kerusi, kalau Pakatan Harapan memenangi lebih 15 kerusi, maka Pakatan Harapan akan membentuk kerajaan negeri di Melaka untuk tempoh 5 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya anda keluar mengundi. Walaupun kita faham ada kebimbangan. Itu sebabnya kita patuh SOP. Kita tak buat ceramah secara besar-besaran. Kita membuat online. Pada hari pembuangan undi nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan masa yang tertentu untuk pergi ke pusat pembuangan undi. Maka tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu beratur panjang, tidak perlu berkumpul beramai-ramai dengan orang yang lain. Maka itu adalah antara langkah-langkah selamat yang telah diambil untuk memastikan kesihatan dan keselamatan tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya kita harap tuan-tuan dan puan-puan jangan lupakan hak kita sebagai seorang pengundi. Jangan biarkan hak kita itu ditentukan oleh orang lain. Anda sendiri adalah penentu masa depan untuk Melaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pengundi, pentingnya anda keluar mengundi. Dan undi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan merupakan satu gabungan parti di antara DAP, Keadilan dan Amanah. Kita telah diberikan mandat untuk menerajui seluruh negara dan Melaka pada PIU yang lepas. Tetapi malangnya, kita dikhianati. Bukan saja di Melaka, malah di Persekutuan kita dikhianati. Selepas 22 bulan memerintah, kita kehilangan kerajaan kita. Kerana pengkhianat-pengkhianat ini telah meninggalkan perjuangan kita untuk membentuk satu kerajaan yang lain. Tetapi kerajaan yang dibentuk ini adalah satu kerajaan yang rapuh. Kerajaan yang tidak ada manifesto. Kerajaan yang tidak ada satu wadah perjuangan. Mereka hanya berkuasa semata-mata untuk kedudukan sendiri. Ini jelas kerana selepas mereka bentuk kerajaan yang terdiri daripada UMNO, PAS bersatu. Tak sampai 2 tahun, Melaka mereka bergolak sesama sendiri. Akhirnya, kerajaan jatuh. Pilihan raya negeri terpaksa diadakan. Lebih daripada itu, pada hari ini mereka sedang duduk di Putrajaya. Sesama mereka. UMNO bersatu PAS duduk di Putrajaya, di bilik kabinet. Setiap hari Rabu mereka bermesyuarat dalam satu meja. Tetapi dalam pilihan raya negeri Melaka, mereka berlawan antara satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak ada satu semangat untuk memberikan kebaikan kepada rakyat. Apa yang mereka pentingkan hanyalah kuasa, hanyalah kedudukan mereka sendiri. Itu sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan, pilihan yang terbaik ialah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan terbentuk dengan kerjasama ketiga-tiga parti ini. Kita telah melalui pelbagai cabaran. Kita bentuk kerajaan bersama. Kita tumbang bersama. Kita menjadi pembangkang bersama. Tetapi kita tidak berlawan antara satu sama lain. Kita tetap dalam Pakatan Harapan. Kita percaya bahawa semangat kerjasama ini penting untuk membawa politik kita ke satu arah yang lebih stabil dan makmur untuk negeri Melaka. Pakatan Harapan menawarkan tawaran-tawaran dan dasar-dasar yang pro-rakyat. Semasa pentadbiran kita di Melaka, Ketua Menteri, Saudara Adli, telah menunjukkan kepimpinan beliau dengan begitu cemerlang. Beliau merupakan seorang pemimpin yang betul-betul mesra rakyat, sentiasa turun padang, yang berhemah, yang sentiasa memikirkan bagaimana untuk membangunkan negeri Melaka dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat di Melaka. Pemimpin seperti ini patut kita angkat sebagai pemimpin negeri kita, sebagai ketua menteri kita. Untuk DAP, kita memberikan komitmen bahawa kita akan mengangkat Saudara Adri Zahari sebagai ketua menteri kita. Kita bertanding hanya 8 kerusi. Kita faham bahawa pihak lawan
akan mengatakan bahawa Pakatan Harapan ini didominasi oleh DAP. Tetapi hakikatnya, kita bertanding hanya di 8 kerusi. Dan kita, kalau sekiranya kesemua 8 kerusi ini dimenangi oleh DAP, semua ahli Dewan Undangan Negeri kita akan memberikan sokongan tidak berbelah bagi kepada saudara Adri sebagai Ketua Menteri kita. Soal dominasi tidak wujud. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Kita bekerja sebagai satu gabungan. Yang pentingnya kita menggembeling tenaga kita. Kita bekerjasama. Kita bersatu padu untuk kita mentadbir negeri Melaka dengan lebih baik, dengan lebih efisien, dengan lebih bersih. Kita merangi rasuah. Umum diketahui sama ada Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Mereka punyai skandal yang besar di Melaka. Pelbagai masalah timbul oleh kerana ada orang di belakang takbir yang cuba menggugat dan cuba mempengaruhi segala keputusan kerajaan negeri. Saya rasa dan saya yakin orang Melaka lebih memahami perkara ini daripada saya. Justru itu, saya menyuruh tuan-tuan dan puan-puan, pada 20 November nanti, kita pastikan kita keluar mengundi. Marilah kita sama-sama keluar beramai-ramai dengan SOP yang patut dijaga, maka kita bersama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai pengundi dan memilih calon Pakatan Harapan sebagai wakil rakyat masing-masing. Dan selepas itu, sekiranya kita memenangi cukup kerusi, kita membentuk kerajaan negeri yang baru, maka kerajaan negeri yang baru ini akan menawarkan satu masa depan yang lebih cerah kepada rakyat di negeri Melaka selama 5 tahun yang akan datang. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan terus mengikuti program-program kita melalui online dan pastikan mesej ini dapat disampaikan kepada rakan-rakan, kepada kawan, jiran, saudara mara, dan supaya juga tidak terlepas daripada maklumat ini dan mereka juga akan keluar mengundi pada 20 November yang akan datang. Sekian sahaja ucapan daripada saya. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam program-program yang lain dan saya mengucapkan salam sejahtera kepada anda semua dan harapnya semua rakyat di negeri Melaka akan terus menjaga kesihatan dan mematuhi SOP dan pastikan anda sihat selalu dan selamat untuk keluar mengundi pada 20 November yang akan datang. Sekian, terima kasih.